Terima kasih Tan Sri atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan pada hari ini. Yang pertama saya nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri dulu yang menjadi pengerusi AIPA tahun 2025. Saya percaya AIPA akan terus maju mengolak langkah ke hadapan di bawah pimpinan Tan Sri. Dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia Madani atas kejayaan membentangkan belanjawan yang paling besar dengan jumlah 421 bilion ringgit belanjawan untuk 2025, dan ia menunjukkan bahawa komitmen kerajaan untuk memaju negara ini ke hadapan untuk membawa pembangunan dengan impak ekonomi yang lebih besar untuk negara kita. Beberapa petunjuk yang baik telah ada kepada kita sejak kebelakangan ini berbanding dengan tahun lepas. Yang pertama, kita boleh lihat pertumbuhan ekonomi untuk suku kedua tahun ini adalah 5.9%. Berbanding dengan suku pertama hanya 4.2%. Kadar pengangguran 3.2% adalah yang paling rendah sejak Januari 2020. Inflasi kekal pada tahap yang rendah 1.9% iaitu pada bulan Ogos ini, dan yang paling dinanti-nantikan adalah pengukuhan nilai ringgit berbanding dengan mata wang asing utama. Petanda sebegini menunjukkan bahawa ekonomi negara di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tan Bun menuju ke arah yang betul untuk pembangunan mampan masa depan Malaysia. Perkara pertama yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan institusi Parlimen. Ini Tan Sri mesti boleh bersetuju dengan saya. Ya, Yang Amat Berhormat ketika membentangkan bajet mengatakan bahawa untuk Parlimen ada lonjakan daripada 166 juta kepada 180 juta. Saya menyambut baik penambahan ini kerana ia memberikan peluang ataupun ruang yang lebih kepada Parlimen. Dengan saya memetik kata-kata daripada Yang Amat Berhormat Tan Bun bahawa ia membolehkan pemekasaan terhadap peranan PAC dan juga Jawatan Kuasa Pilihan Khas JKPK untuk Parlimen. Saya menyambut baik. Cuma saya nampak satu perkara, Tan Sri. Saya mohon, ni Tan Sri mungkin boleh sebutkan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab saya nampak 166 juta kepada 180 juta, ada tambahan 14 juta. Kita menyambut baik. Cuma ada satu putiran baru. Putiran baru ni sebab kita jadi pengurusi AIPA. Okey, iaitu di bawah putiran 040200. Putiran ni saja 12 juta. Kalau putiran ni ambil 12 juta, maknanya hanya tambah 2 juta untuk perkara yang lain, PAC dan JKPK. Yang saya kena minta maaf lah, tak cukup. Saya sebut secara terbuka, tak cukup. Tanjung Manis setuju? Setuju Ni pengurusi JKPK semuanya mohon Tan Sri Speaker supaya bincang dengan Menteri Kewangan, supaya Menteri Kewangan boleh bincang dengan Perdana Menteri untuk tambahkan lagi bajet untuk Parlimen Malaysia pada tahun hadapan. Berkenaan dengan jadi pengurusi ASEAN ni, saya nampak di bawah kementerian luar saja jumlah dia 560 juta untuk kementerian luar khas untuk jadi pengurusi ASEAN. Itu belum lagi banyak kementerian masing-masing ada bajet sendiri yang jumlah besarnya beratus juta. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan, terutamanya kepada MITI, apakah impak ekonomi dia? Apakah akan ada aliran pelaburan asing? Sebab kita jadi pengurusi, kita nak bawa satu lonjakan dan kita menjadi center pusat di ASEAN, dan pelabur asing akan pandang Malaysia lebih berbanding dengan negara yang lain. Jadi apakah impak ekonomi, apakah unjuran pelaburan asing FDI untuk negara kita pada tahun hadapan? Saya mohon MITI boleh memberikan jawapan perkara ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga memuji, ucapkan syabas kepada agensi yang terbabit kerana hasil rampasan lebih 2 bilion sejak tahun 2022 sehingga September 2024, khasnya KBDN dan juga Custom. Tahniah. Kerajaan Yang Amat Berhormat menyebutkan 60 juta diberikan untuk agensi penguatkuasa untuk memperkasakan penguatkuasaan yang berkaitan dengan ketirisan. Kita menyambut baik dan saya harap ia boleh memperkasakan pasukan penguatkuasaan kita. Tan Sri Speaker, seterusnya berkenaan dengan subsidi. Ya, penyasaran subsidi menjadi tajuk yang sangat diperbahaskan, diperbincangkan di semua tempat. Dan kita tahu 2023 kerajaan membelanjakan hampir 80 bilion
untuk subsidi sahaja. Yang mana kalau kita banding dengan belanjawan ketika itu, ia lebih 20%. Satu jumlah yang sangat besar. Jadi penyasaran subsidi menjadi satu topik yang patut diberikan tumpuan. Kita nampak penyasaran subsidi terhadap diesel telah menunjukkan tanda-tanda yang positif di mana jualan diesel bersubsidi di pump stesen minyak telah berkurangan 30%. Yang mana menunjukkan bahawa ketirisan dan penyeludupan berjaya dikekang. Satu langkah yang baik dengan penjimatan lebih 600 juta subsidi setakat ini. Sesuatu yang kita puji. Dan next, RON 95. Dalam teks ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dikatakan bahawa warga asing dan 15% teratas pengguna ayat ni telah memberikan pelbagai persepsi. Ada yang kata T15 akan terjejas dan sebagainya. Saya menyambut baik ucapan ataupun komen daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam yang katakan bahawa beliau bersedia untuk menyemak semula yang dikatakan 15% itu sekiranya ada pandangan. Saya secara peribadi saya nak menyatakan bahawa saya sokong penyasaran RON 95 tetapi bukan untuk T15 yang diwawakan. Sebab T15 kita kena tahu setakat kalau gaji seisi keluarga dalam ataupun pendapatan seisi keluarga dalam 12,000 terbeban. Kalau boleh, kalau nak dikatakan maha kaya tu mungkin 0.5% ataupun 1%. Itu golongan yang dikatakan maha kaya dan juga warga asing. Jadi saya mohon kerajaan, walaupun secara dasarnya saya rasa semua dalam Dewan ini boleh bersetuju dengan penyasaran subsidi RON 95. Tetapi kategori ataupun golongan yang akan terlibat kena dikaji semula, dipertimbangkan semula supaya rakyat di peringkat pertengahan tidak terjejas dengan mekanisme baru ini. Dan saya juga nak sebutkan satu lagi, subsidi pendidikan. Saya minta maaf, saya tak bersetuju dengan penyasaran subsidi pendidikan, iaitu dikurangkan subsidi pendidikan secara berperingkat kepada golongan berpendapatan 15% teratas. Saya nak sebutkan, yang pergi universiti, yang pergi institut pendidikan adalah anak-anak. Jangan kita beza-bezakan anak-anak ni. Anak-anak ni atas kesungguhan dan ketekunan mereka. Sebab tu mereka boleh masuk IPTA. Mereka layak. Kelayakan tu kena diberikan pengiktirafan. Dan kita tak nak mahasiswa kita, pelajar kita belajar. Ada yang bayar yuran lebih, ada yang bayar yuran kurang. Itu menunjukkan ketidakadilan. Dan saya minta kerajaan supaya penyasaran subsidi untuk pendidikan ditarik balik. Tak sepatutnya dilaksanakan. Yang RON 95 yang diesel itu okey. Tetapi bukan untuk pendidikan. Kita kena layan semua anak-anak Malaysia, anak-anak muda yang masuk ke universiti dengan sama rata supaya mental dan juga psikologi mereka tidak terjejas. Tan Sri Yang Di-Ketua, seterusnya saya nak sebut beberapa perkara berkenaan dengan KPM, Kementerian Pendidikan. Yang pertama, saya menyambut baik 800 juta diberikan untuk bantuan awal persekolahan. Semua orang dapat. Ini cara dia untuk pendidikan. Semua pelajar sekolah rendah dan menengah dapat, tak niat. Cuma saya nak sebut, mekanisme dia mungkin kena ditambah baik. Kalau sekarang ni secara fizikal, ibu atau bapa kena pergi ke sekolah. Macam mana dengan ibu atau bapa yang kerja dengan orang, kena ambil cuti pergi sekolah? Sebaiknya kena ada online. Sepatutnya dah ada online. Dan kalau online, awal tahun ni dikatakan hanya BSN. Saya nak cadangkan, bukan setakat BSN. BSN boleh, tapi campur dengan semua bank-bank tempatan. Kalau bank asing tu tak apalah. Bank tempatan, tak kira lah HB ke, Public ke, Maybank ke, semua bank boleh. Janji ada akaun, kita masuk saja. Kita tak nak menyulitkan ibu atau bapa yang kerja dengan orang. Berkenaan dengan KPM juga, dikatakan 1 bilion akan diberikan untuk penyelenggaraan semua jenis sekolah. Saya menyambut baik. Dan saya harap KPM boleh buat satu pengagihan secara jelas. Ikut aliran sekolah. Sekolah kebangsaan dapat berapa, SJKC dapat berapa, SJKT dapat berapa, sekolah agama dapat berapa, sekolah dalam kem tentera dapat berapa, supaya agihan tersebut jelas dan rakyat tahu. Itu adalah cara yang terbaik untuk mengelakkan mana pihak mempunyai persepsi yang tidak baik berkenaan dengan perkara ini. Sebab ini perkara yang baik, perkara yang untuk pembangunan sekolah dan pendidikan masa depan anak-anak kita. Dan saya juga difahamkan, selain daripada
bilion penyelenggaraan tersebut ada tambahan 100 juta khas untuk memperbaiki ataupun menyelenggara kantin sekolah. Sangat baik. Kalau tahun sebelumnya tandas, tahun ini kantin. Inilah kemudahan asas yang paling banyak digunakan oleh anak-anak sekolah kita. Jadi saya nak tanya, 100 juta ni macam mana pengagihannya? Saya cadangkan begini, kalau sekolah yang baru kantinnya elok, mungkin tak perlulah kita agih. Mana yang dalam keadaan uzur, bangunan dia usang, kita bagi lebih. Dan kena bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Kedua-dua adalah ni janji mereka menggunakan sukatan mata pelajaran daripada KPM wajar dilayan sama rata dengan adil mendapat peruntukan yang mengikut keperluan masing-masing. Tan Sri Yang Dipertua, saya ambil kesempatan ni untuk membicarakan sedikit berkenaan dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas kapasiti sebagai pengurusi JKPK Pertanian. Saya nampak ikhtiar daripada kerajaan untuk meningkatkan keterjaminan makanan, satu ikhtiar yang baik. Pertambahan peruntukan daripada 150 juta kepada 300 juta untuk menjalin kerjasama projek dengan kerajaan negeri. Saya nampak ada 3 kerajaan negeri. Macam mana dengan negeri lain? Sebab yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika pembentangan bajet hanya 3. Macam mana dengan negeri lain? Dan secara spesifik saya nak tanya, di Negeri Sembilan dikatakan tanam padi, ya betul. Khususnya di daerah Kuala Pilah, kita sudah ada beras pepatih di pasaran. Saya nak tanya apakah status dia? Sebab anak Negeri Sembilan amat bangga akhirnya ada beras pepatih di pasaran Negeri Sembilan itu sendiri. Dan yang kedua, berkenaan dengan penanaman bawang di Perak. Satu yang sangat baik. Kalau dulu semua bawang kita import dari luar. Ini yang saya nak tanya, apakah status dia selepas ini? Dan saya nak tanya 2 perkara lagi yang berkaitan dengan keterjaminan makanan. Bagaimana dengan jagung bijiring? Jagung bijiring ni adalah antara makanan utama untuk ayam ternakan kita. Apakah status penanamannya ketika ini? Dan juga sayur-sayuran. Sebenarnya kita import banyak sayur-sayuran daripada negara luar. Tak kira daripada China ke, Vietnam ke ataupun Thailand. Yang mana kita boleh tanam jenis sayur-sayuran tersebut dengan cuaca iklim yang sesuai di tempat kita. Jadi apakah ada perancangan, adakah usaha daripada KPKM berkenaan dengan perkara ini? Tan Sri Yang Dipertua, saya nak mohon sedikit tambahan masa berkenaan dengan pertanian. Sebab lepas ni nak cerita pasal lembu sadung. Tan Sri Yang Dipertua, berkenaan dengan padi. Berita terkini amat membimbangkan. SSR, kadar saraan diri beras putih tempatan turun kepada 56.2%. Sebelum tu 62. Sebelum tu 65. Sebelum tu 70. Apa masalah dia? Apa sebab dan punca dia? Saya mohon KPKM memberikan satu penjelasan yang jelas. Sebab rakyat semua ni amat bimbang perkara ini. Kita tahu nasi itu makanan teruji untuk semua rakyat Malaysia. Kalau ini pun kita tak boleh nak jaga, tak boleh nak memastikan kadar SSR kita meningkat, sebaliknya berkurangan, ini masalah. Ini berkaitan dengan bukan setakat kejaminan makanan, keselamatan untuk negara kita. Sesuatu yang kita perlu usahakan apa yang terjadi. Dan saya nak sebutkan secara terbuka dalam dewan yang terbuka ini, saya rasa semua ahli yang berhormat boleh bersetuju dengan saya. Kita pergi kedai, tak kira di bandar atau di desa, semua plastik apa yang beg beras putih itu, mana ada yang tempatan? Semuanya import. Jadi mana perginya 56% ni? KPKM, saya nak tanya, ada tak apa-apa mekanisme khas untuk memastikan mana perginya beras putih tempatan? Ada tak kita boleh bezakan, ada mesin ke, ada kaedah tertentu? Penternakan, Tan Sri, lembu sado. Untuk makluman, saya telah pergi ke Rembau 2 hari lepas, bukan saja di Pacok Kelantan. Semua negeri mempunyai kemampuan untuk ternak lembu. Lembu sado ni pentingnya apa? Dia boleh hasilkan daging premium. Harga pasaran dia tinggi. Dan saya dapat statistik bahawa kita import daging ni lebih 1 bilion setiap tahun. Bayangkan 1 bilion aliran ringgit kita keluar. Sekiranya kita perkembangkan industri ini, bukan saja kita jimatkan 1 bilion. Anak-anak di kampung tak perlu hijrah ke bandar. Boleh kerja di kampung, boleh majukan industri penternakan di kampung. Jadi saya mohon KPKM supaya ambil maklum perkara ini. Kita ada potensi yang besar. Pasaran sudah tersedia. Cuma
apakah perancangan. Ya, dan saya berkenaan kali ini saya kena puji Tan Sri Speaker lah. Tan Sri Speaker antara yang memberikan apa kata orang galakkan dan momentum kepada JKPK Pertanian supaya memberikan fokus terhadap perkara ini, dan saya memberikan komitmen secara terbuka kepada Tan Sri. Saya bersama dengan tim JKPK kami akan lakukan yang terbaik bersama dengan KPKM supaya industri ini boleh dimajukan. Dan berkenaan dengan penternakan juga Tan Sri, berkenaan dengan penternakan khinzir untuk masyarakat Islam mungkin tak sesuai, tetapi ia adalah industri yang sudah lama dan mempunyai kata orang merupakan sumber protein utama untuk masyarakat bukan Islam. Cuma saya tak nampak ada usaha daripada KPKM sendiri untuk membantu ataupun kesungguhan. Dana mungkin kita kerjasama dengan swasta, tak perlukan dana kerajaan. Tapi yang perlu adalah komitmen dari kerajaan. Sebenarnya sejak PIU ke-14 2018 sehingga hari ini, sama ada menteri ataupun timbalan menteri, sepanjang masa di KPKM ada seorang tu bukan Islam. Sahabat saya, Bayan Baru pernah jadi timbalan menteri di Kementerian Pertanian. Lepas tu Beruran pernah jadi menteri. Lepas tu siapa lagi? Kota Kinabalu pernah jadi timbalan menteri KPKM. Sekarang ni pensiangan. Semuanya non-Muslim. Saya mohon supaya KPKM dan DVS memberikan tumpuan terhadap industri ini. Sebab industri ini pun sama macam lembu sado. Banyak aliran wang keluar. Takkan dengan daging khinzir pun kita nak import dengan Spanyol, dengan Denmark. Benda yang kita boleh buat, dan industri ini pernah ada di Malaysia. Satu ketika Malaysia adalah pengimport kita keluarkan ekspor daging yang utama kepada Singapura. Sekarang ni tak adalah. Semua tu tinggal sejarahnya. Jadi ini sudah tinggal masanya untuk kita lakukan. Dan perkara terakhir Tan Sri, ini bersempena dengan Deepawali. Saya nak sebutkan mitra. Walaupun saya bukan keturunan India, saya nak sebut 100 juta tak cukup. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak sebut dalam pembentangan, tapi saya tengok buku bajet 100 juta seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya dari kerajaan sebelum ni lagi, saya sebut 100 juta tak cukup untuk membantu pertumbuhan sosio-ekonomi masyarakat India. Dan saya cadangkan sekurang-kurangnya kena 300 juta. Sebab ini kita nak melonjakkan kemampuan mereka, kebolehan mereka bersaing untuk meningkatkan, untuk membolehkan mereka berdikari. Dan berkenaan dengan mitra ni juga Tan Sri, ada satu berita yang saya baru dapat. Tadika yang telah menandatangani perjanjian dengan mitra, guru-guru Tadika belum dibayar allowance sejak bulan 3 sehingga gini. 3 hari lagi kita akan sambut Deepawali. Apa sudah jadi? Kalau nak tunggu Menteri Gulung tu dah lepas Deepawali lah. Jadi saya minta supaya siapa yang dengar tu tolong ambil tindakan segera. Dan saya ambil kesempatan pada petang ni mengucapkan selamat menyambut hari Deepawali. Ini ya Deepawali Nau Bateka kepada semua masyarakat India di Malaysia, khususnya di Rasa. Sekian, terima kasih Tan Sri kerana peluang memberikan masa tambahan yang cukup panjang. Ya, panjang ya. Pasir Putih.